dan dibangkitkan dengan keadaan yang berbagai-bagai. Menurut Nabi, hadis Nabi SAW, ada dibangkitkan dengan keadaan yang dirupakan wajahnya dengan haiwan-haiwan. Ada yang dibangkitkan dalam Quran sebut sebagai orang yang buta, tak tahu. Ada dibangkitkan dengan orang yang cacat, tidak mampu berjalan. Jadi ketika berada di padang mahsyar, bangkit-bangkit, apakah perancangan akhirat yang perlu kita buat? Seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, ketika kita bangun bangkit daripada kubur sekali, Nabi SAW menyatakan bahawa barang siapa yang menyembelih binatang korban, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, binatang itu akan didatangkan kepadanya menjadi tunggangannya di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan, kita berusaha hari ini, berusaha untuk membuat korban. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian, kita mempunyai kemampuan. Sebab itu dalam mazhab Imam Hanafi, mampu wajib buat. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, sunat muakkad, mampu tu sunat digalakkan, tapi tak sampai jatuh wajib buat korban. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa binatang korban itu dibangkitkan nanti sebagai tunggangan bagi orang yang membuat ibadah itu. Maka kita ambillah peluang. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kemampuan kepada kita, jangan miss. Jangan kita tinggalkan ibadah korban. Sekarang ni kalau tak mampu buat kat Malaysia, boleh buat banyak tempat yang murah-murah. Ada orang anjurkan kat Kemboja pun ada, dekat tempat-tempat lain ada yang murah. Mungkin kat Malaysia mungkin makin mahal lembu dia, tapi berusaha untuk kita membuat ibadah korban. Satu ekor ibadah korban tu boleh dibagikan kepada 7 bahagian. Kita letakkan nama kita, nama isteri kita, anak-anak kita, mungkin pada ayah kita, pada ibu kita, kita buat. Kerana perancangan akhirat ketika bangkit daripada kubur, Nabi SAW menyatakan bahawa pembuat ibadah korban bangkit-bangkit ada tunggangannya. Tunggangannya iaitu tunggangan daripada ibadah korban itu didatangkan kepadanya dengan keadaan binatang itu mulia keadaannya, maka naik dia sebagai tunggangan di akhirat nanti. Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi, ketika manusia berada di padang mahsyar itu, maka ada segolongan manusia yang akan dilindungi oleh awan yang akan melindungi dia daripada kepanasan. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Itulah mereka yang selalu membaca Az-Zahrawan. Wahai Rasulullah, apakah Az-Zahrawan itu? Maka Nabi SAW berkata, yaitu orang yang melazimkan membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Orang yang biasa baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menjadi awan yang akan melindunginya ketika berada di padang mahsyar. Quran lagi, mana syafaat Al-Quran lagi. Maka hari ini kita baca, melazimkan itu maksudnya kita biasa mesra dengan surah itu. Surah Al-Baqarah memang panjang sikit lah. Mungkin kita boleh habiskan sebulan sekali paling kurang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baca. Sama juga bila nak start, nak mula baca, malam ni mula terus tuan-tuan sekalian. Jangan tangguh-tangguh. Malam ni ambil Al-Quran, kita baca. Orang Melayu ni, dia memang dalam baca Quran, dia memang lemah sikit. Allah ni jadikan kan bangsa-bangsa ni dari kelebihan-kelebihan di sudut amalan ni. Orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, amalan yang paling kuat dibuat apa? Puasa. Puasa orang Melayu memang kuat. Kan? Orang Arab sendiri, orang Pakistan sendiri, puasa memang dia kurang larang. Tapi orang Melayu memang kuat puasa. Yang kedua kenduri. Orang Melayu memang kuat kenduri. Bagus, alhamdulillah. Orang Arab, dia baca Quran memang banyak, hebat. Kadang-kadang penjaga-penjaga bank pun buka Al-Quran, memang suka baca. Tapi puasa memang tak larang. Orang Pakistan ataupun India, Allah rezekikan ibadah dia memang solat dia memang kuat. Solat dia tak silap ni. Kalau dekat Masjid Faisal, dekat Islamabad, malam-malam akhir di bulan Ramadan, satu malam 10 juz dibaca, tak silap. 10 juz, penuh masjid. Habis isyak tu nak dekat sahur tu baru habis lah.
budak Melayu kita, budak-budak tahfiz sana, oh tak ikutlah, sembahyang sendiri dengan budak-budak Melayu. Padahal budak-budak tahfiz belaka sembahyang bacanya qul huwallahu ahad. Dahlah qul huwallahu ahad potong dua pula tu. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Dahlah baca qul huwallahu ahad potong dua pula. Tu orang Pakistan, dia memang solat memang kita tak lawan, tak kalah, tak terkalah. Yang lain suka puasa. Jadi balik pada baca Al-Quran, kita kena biasakan. Sebab Al-Quran ni dia satu wahyu, walaupun kita jarang budaya baca Al-Quran, tapi kita mulakan. Sebab Al-Zahrawan, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, Nabi SAW kata dia akan menjadi awan, dia akan melindungi kita di bawah arash nanti, melindungi kita di padang mahsyar nanti. Kemudian kita nak tengok lagi, Allah dah kurniakan seorang yang berbuat ibadah korban dengan tunggangan. Kemudian ada awan yang melindungi di padang mahsyar. Sekarang ni ada tunggangan, ada macam payung. Kemana kita nak pergi ni? Mana nak pergi ni? Ni ada tunggangan, sudah ada payung dia. Mana nak pergi ni? Maka Nabi SAW menyatakan bahawa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi SAW, akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arash Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tiada perlindungan melainkan hanya perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 golongan. Maknanya Nabi dah ajarkan mana nak pergi ke padang mahsyar. Tunggangan dah ada, payungnya dah ada, nak tuju ke mana ni? Sebab padang mahsyar sangat lama. Maka Nabi kata tuju ke tempat pelindungan Allah, tempat VIP lah. Dan orang yang akan menuju ke situ hanyalah 7 golongan. Jadi kita jadikan diri kita salah satu daripada 7 golongan itu. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Dia layak untuk di bawah lindungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang yang bersedekah. Orang yang bersedekah punya ikhlas, dia bersedekah seolah-olah, kata Nabi SAW, tangan kanan dia memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Punya ikhlas dia. Maksudnya orang tahu ke, orang tak tahu ke, sama saja dia bagi sedekah. Orang yang pemurah. Jadi maknanya orang pemurah dan bersedekah, maka dia adalah orang yang selalu berada di bawah lindungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni memang kena biasa bersedekah, tuan-tuan sekalian. Lazimkan diri bersedekah. Kalau kita ni jenis orang yang memang susah nak bersedekah, kita bersedekah setiap bulan, pecahkan duit kecil-kecil. Pecahkan duit sini, 50 sen, 50 sen, 50 sen, 50 sen. Setiap hari membawa kat poket. Maka bagilah. Kalau kita bukan orang ahli sedekah, jangan bagi banyak-banyak. Bagi sikit tapi selalu, sebab dah biasa kan. Kalau anda kata tak biasa sedekah, tiba-tiba terus sedekah bagi banyak, bagi orangnya, baginya RM10, ingatnya 2 bulan. Aku dah bagi dah gitu, dah bagi 2 bulan ingat. Sebab apa? Tak biasa. Dia sikit-sikit tapi selalu nak biasa dengan sedekah. Sebab Nabi kata ahli sedekah adalah orang yang akan di bawah perlindungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapakah orang yang berada di bawah lindungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang melazimkan qiyamul lail. Maknanya dia biasa untuk bangun qiyamul lail. Qiyamul lail yang hebatnya tengah-tengah malam lah. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Kalau kita tak larat, tak apa. Subuh bangun awal sedikit. Kita bangun awal, dapat 2 rakaat pun tak apa sebelum azan. Dikira juga kita orang yang qiyamul lail atau membangunkan malam. Yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu orang yang hatinya rasa suka dengan masjid. Itu antara ciri-ciri orang yang di bawah lindungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu suka dengan masjid. Suka dengan masjid, gemar dengan masjid, suka nak buat masjid, suka nak memakmurkan masjid, suka nak mengimarahkan masjid. Hatinya suka dengan masjid. Maka orang ini adalah orang yang berada di bawah lindungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maknanya orang-orang dia berkasih sayang kerana Allah, dia bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi maknanya memang ukhuwah itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian menziarahi orang, tak ada hajat, ada hajat baru ziarah, tak ada hajat tak ziarah gitu. Tapi orang yang bertemu kerana Allah, berpisahkan Allah, dia memang niat memang nak ziarah, memang suka nak ziarah, memang niat nak ziarah, suka tanya khabar. Itu orang yang buat diri di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang ada hajat baru datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ajak, silalah masuk aja. Tak apalah Cik Pah, apa hajatnya? Nina nak pinjam cangkulnya, cangkul. Oh, sila ambil. Sebulan kemudian Cik Pah datang rumah kita pula. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam. Oh Cik Pah, masuklah Cik Pah. Tak apalah, tak apa. Apa hajat Cik Pah? Ni cangkul saya, mana cangkul saya? Bertemu kerana cangkul, berpisah kerana cangkul. Kadang-kadang beza gitu Tapi orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, orang yang berada di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, orang yang menitiskan air mata kerana menyesali dosa-dosa yang dibuatnya. Jadi hari ini kita duduk menyesali dosa-dosa yang kita buat, menitis air mata, maka air mata itu menjadi melayak ataupun menjadi pemadam kesusahan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, orang yang meninggalkan maksiat yang mampu dibuatnya. Dia meninggalkan maksiat yang mampu dibuatnya. Dalam hadis Nabi memberikan contoh satu orang yang mampu berzina tapi ditinggalkan berzina. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut pada Allah, Tuhan sekalian alam. Maksudnya dia meninggalkan maksiat yang mampu dibuatnya. Orang ini layak mendapat perlindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah dengar kuliah ni, kita pun kata ismalalah, nak cakap-cakap kasar dengan suami, kan? Sebab dah biasa cakap kasar dengan suami. Hari ini belajar malas. Sebab apa? Balas dah, teki-teki dah. Sebab meninggalkan maksiat yang mampu dibuat. Hari ini kita meninggalkan maksiat yang mampu kita buat, satu cara ataupun perkara yang boleh menjadikan kita layak untuk mendapat perlindungan arasy daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu perancangan akhirat pada fasa yang kedua, iaitu ketika kita berada di padang mahsyar. Maka perjalanan kita diteruskan lagi. Perjalanan kita diteruskan lagi, iaitu kita dibawa untuk hisab amalan. Mana kira-kira amalan, kira-kira amalan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkatalah tangan mereka, berkatalah kaki mereka menjadi saksi apa yang mereka buat. Ini tuan-tuan sekalian, di ketika hisab, mulut dikunci, maka semua akan menjadi saksi kepada amalan-amalan kita. Kita bukan boleh pakat-pakat. Kita kata kat tangan kita, besok jangan cerita kau apa yang aku buat kat Tuhan. Aku belikan kau habis jual. Bukan boleh cerita. Boleh pakat-pakat kat tangan ni. Kaki-kaki, oh jangan cerita besok kita melangkah ke mana ya. Aku belikan kau kasut mahal-mahal. Bukan boleh pakat-pakat dengan kaki. Sebab itulah ketika hisab, ada 5 perkara yang menjadi saksi kepada kita. Ketika hisab, ada 5 perkara yang menjadi saksi kepada kita. Yang pertama yang menjadi saksi kepada kita, Allah sendiri. Allah sendiri menyaksikan adakah kita ini orang yang soleh ataupun orang yang sebaliknya. Auzubillah. Allah sendiri yang menjadi saksi kepada kita. Sebab itu kita perlu malu dengan Tuhan. Kita perlu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, aku orang yang di luar disanjung oleh masyarakat, tapi hakikat sebenar Engkau yang tahu aku, ya Allah. Ampunlah, perbaikilah diri aku. Jadikanlah aku ini orang yang sentiasa memperbaiki diri. Ada orang kadang-kadang masuk surat khabar, masuk majalah, contoh keluarga bahagia. Tapi Tuhan, aku tahu betapa kasarnya aku dengan suami, Tuhan, ya Allah. Orang tengok untung awak, kan? Untunglah dapat isteri lembut bukan main.
kita kata untunglah dia dapat suami macam aku, tak pernah berbunyi.